أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati lagi muliakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda, yang berusaha tim jawatan kuasa Gema Nur Iman, juga muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah maghrib, iaitu pengajian Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga kita dikurniakan keberkahan dan kefahaman dalam usaha kita menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati taman syurga kita pada malam ini, dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim ulama, kedua ibu bapa kita, guru-guru, dan kita juga doakan untuk Palestin. Ya Allah, perihalalah saudara-saudara kami di Palestin dari segala bentuk kezaliman. Kurniakanlah mereka kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Lindungilah mereka dengan rahmat-Mu yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memohon Zainun binti Tasmin, kakak ipar Ustaz, dipulihkan semula kansernya, yang kanser usus yang tahap 4, dan juga kepada muslim-muslimat yang saudara mereka menghadapi kanser atau penyakit yang lain, kita doakan semoga pulih seperti sedia kala, insya-Allah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita mohon Ustaz untuk memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dipersilakan Ustaz, dan terus dengan kuliah Ustaz, ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Izinnya juga dapat kita berjumpa dalam majlis ilmu pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat.
khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah pada malam ini kita buka muka surat 160 pada pelajaran yang ke-13, tajuk beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul dengan tujuan untuk akidah kita kepada ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Muka surat 160 pada pelajaran yang ke-13, yakni beriman kepada Rasul. Kita percaya kepada Rasul. Soalnya, macam mana kita boleh percaya kepada Muhammad bin Abdullah ini adalah utusan Allah? Saya soal balik, bagaimana kita boleh percaya bahawa Muhammad bin Abdullah ini adalah utusan Allah? Soalan tu berat juga, tetapi ini yang disarahkan. Ini yang disarahkan, ya, di dalam tajuk beriman kepada Rasul. Maknanya kita nak kenal Muhammad bin Abdullah, tentu sekali kita nak kenal adalah melalui daripada sifat-sifat Muhammad bin Abdullah ini. Jadi apabila kita kenal akan sifat-sifat dia, maka betullah dia ni utusan Allah. Satu. Yang keduanya, apabila kita nak tahu, nak kenal juga betul atau tidak dia itu adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah. Tentu sekali kita itu hendakkan bukti dan juga kenyataan yang jelas bahawa benarlah bahawa dia ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baru kita berpegang, ya. Jadi kenapa saya mengulang mengaji tentang iman kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sebab kita itu nakkan dengan keyakinan kita. Itu yang paling penting. Kedua, bukan kita membaca kitab, bukan kita mengaji, bukan kita itu ini sekadar untuk memenuhi masa. Bukan. Bukan juga kita itu dikatakan nak menambah pengetahuan. Bukan. Jadi kita kena betulkan nawaitu kita. Nawaitu kita, kita nak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pasal saya katakan seperti ini, di antara perkara yang kita itu mengetahui bahawa benarlah dia ni Rasulullah SAW, kita dah percaya, kita dah kenal sebelum ni. Kita dah beriman, kita dah kenal sifat-sifat dia. Dengan sifat-sifat dia lah kita dah kenal bahawa dia adalah utusan Allah. Tetapi sekarang ni, kita nak kenal pula apa buktinya bahawa dia itu betul sebagai utusan Allah. Jadi pada malam ni lah baru kita akan terasa dalam hati dan perasaan kita tu, oh betul lah. Itu apabila kita mengatakan benar, sungguh, baru katakan kita tu, akidah kita tu baru masuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya, diteliti baik-baik. Baik. Yang ke-13, beriman. Tak memadai kita beriman kalau tidak tumbuh keyakinan. Maknanya kita beriman tu dia tumbuh keyakinan. Daripada keyakinan itulah kita itu berpegang kepada keyakinan kita. Apa yang kita yakin? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menguatkan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan. Jadi maknanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lemah. Tak ada kekuatan. Itu yang saya kata tadi, kita kenal kekuatan Rasulullah itu adalah kekuatan yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita
akidah tauhid. Ya. Itu kata iman kita. Dia kata bahawa Allah SWT telah menguatkan. Allah Ta'ala telah menguatkan dan membuktikan. Membuktikan. Siapa yang buktikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Nabi Muhammad SAW sendiri yang nak membuktikan. Pasal dia pun tak ada daya dan upaya. Jadi akidah kita, itu akidah lah. Kepercayaan keyakinan kita. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahamlah kita sekarang bahawasanya kekuatan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW kemudian dikuatkan oleh Allah SWT. Iaitu untuk membuktikan kerasulan dia. Dengan apa? Dengan mukjizat-mukjizat. Dengan mukjizat-mukjizat. Jadi pada malam ni saya akan sarahkan perkara tersebut. Sebelum ni saya tahu kita secara rangkum mukjizat-mukjizat para nabi. Dah disarahkan juga seberengkas. Jadi pada malam ini kita nak buat pengkhususan kepada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi tahulah kita sekarang. Maknanya dia itu benar Nabi. Dia itu benar Rasul. Tetapi dia tidak ada kekuatan. Dengan ada mukjizat tersebut, baru dia ada kekuatan. Ya. Yang menunjukkan dengan yakin. Yang menunjukkan dengan yakin. Bukan mudah. Bukan mudah. Bukan sekadar kita tu nak baca, nak faham, terus yakin. Tak ada. Kita boleh renung sendiri hati dan perasaan kita tu tentang agama, tentang cinta dan kasih kepada Rasulullah. Itu pasalnya banyak orang boleh cakap, tapi tentang kasih dan sayang tu bukan semua orang dapat. Jadi kenapa bukan semua orang boleh dapat tentang cinta kasih kepada Rasul? Sebab itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala nak mencampakkan kasih hati kita kepada Rasulullah SAW. Nak mencampakkan kasih dan sayang kepada dia. Jadi syarat kita nak kasihkan Allah Ta'ala adalah kasihkan kekasih dia, Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu daripadanya jalannya adalah kita nak kenal mukjizat-mukjizat tersebut. Apabila kita kenal mukjizat-mukjizat tersebut, benarlah dia. Ya. Kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dah diberitahu. Maknanya guru-guru dah beritahu kita dulu. Orang terdahulu nak masuk Islam, terutama nak mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Syaratnya tunjukkan, buktikan bahawa kamu adalah seorang nabi dan rasul. Maknanya nak tunjukkan bukti masuk mukjizat lah. Mukjizat. Ya, kita tengok. Pada setiap perkara yang disampaikannya kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Al-Quranul Al-Azim. Al-Quranul Azim merupakan mukjizat Nabi SAW yang jelas dan juga nyata. Jadi di dalam ni telah dijelaskan bahawa mukjizat yang pertama sekali kepada baginda Rasulullah SAW adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran tu adalah bukan nyata dan jelas kepada kita. Kenapa tak nyata? Kenapa dia menjadikan satu kenyataan kepada kita jelas? Maknanya Al-Quran ini merupakan ruh amal, ruh ibadat, ruh keyakinan, ruh kefahaman. Dialah Al-Quran tu. Dan apabila dia ruh kita, nyawa kita, maka dia itulah yang membawa kita. Membawa kita pergi mana? Membawa kita pergi ke alam akhirat. Membawa kita pergi ke surga. Membawa kita pergi ke neraka.
begini azabnya dekat neraka dan sebagainya, begini nikmatnya surga, membawa kita ke alam kubur, membawa kita kepada masa sebab. Maknanya itu Al-Quran tu ada menjelaskan perkara tersebut. Itu sebab dikatakan Al-Quran ni mukjizat baginda Rasulullah SAW yang begitu jelas, terang dan nyata. Dan begitu juga dikatakan, iaitu Al-Quran dan juga dikatakan sebagai satu rahmat kepada orang yang membaca. Kenapa dikatakan itu muri rahmat? Dia menjadi syafaat besok di akhirat. Memberi syafaat. Apa di antaranya? Barang siapa beramal membaca surah Ali Imran dan juga Al-Baqarah, maka dia besok di sana. Dialah sebagai perantaranya. Makna penyelamatnya. Dua perkara. Baca. Bukan makna dia suruh kita tu menghafal. Tak ada pula disuruh itu semua. Tak ada. Dia suruh kita baca. Tidak pula dikatakan kita tu kena baca tafsir, kena baca itu apa semua. Bukan. Dia suruh kita baca. Itu yang kita nak faham. Makna kata, itu di antara perkara yang mukjizat. Begitu juga, kita tahu dah, mukjizat ni, Al-Quran ni akan memberi ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Sebab apa? Dia tu dikatakan ruh kita, nyawa kita. Jadi kalau dikatakan orang tu tak ada Al-Quran di dalam hati dia, maknanya macam bangkai bernyawa dah. Keistimewaan lagi Al-Quran ni. Cuba kita bayangkan. Ya, di dalam dada-dada orang Muslim ada Al-Quran 17 kali sehari semalam dia baca. Dia baca. Itu merupakan satu mukjizat. Yang mana kita itu membacanya satu hari satu malam lima kali, kita tidak jemu-jemu. Dah berpuluh tahun kita buat. Mana kita tak jemu-jemu pun. Itu mukjizat Al-Quran. Cuma sama ada orang tu sedar ataupun tidak. Jadi insya-Allah nanti saya tengok perbandingan antara mukjizat kepada Nabi yang katakan besar-besar. Dan kita lihat lagi. Dan juga melemahkan orang-orang kafir. Jadi fahamlah kita sekarang. Iaitu dikatakan baginda Rasulullah SAW apabila mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Pertama, dia bagi tahu aku adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Kemudian orang musyrikin akan tanya, apa bukti dia yang kamu ni sebagai Nabi, sebagai Rasul? Jadi apabila tanya bukti dia, maknanya ketika itulah Nabi pun tak ada rasa bahawa dia ada bukti, dia ada mukjizat. Tak ada. Maknanya dia memohon, minta kepada Allah Ta'ala pertolongan. Baru datang pertolongan. Mukjizat. Jadi mukjizat ni apa yang kita faham? Makna kata, yang dikatakan dia itu tidak serupa dengan adat. Tak terfikir oleh akal fikiran kita. Ya, dengan tongkat boleh menjadi ular. Nabi Allah Musa. Dengan tongkat boleh membelah laut. Tak masuk akal. Ya tak? Begitu juga dengan tongkat Nabi Allah Musa ketuk batu. Keluar cabang terpancut air. Ada 12 terpancut air keluar untuk minum. Maksud kata benda-benda tersebut. Ya, itu dikatakan tak masuk akal. Maknanya dalam adat. Tak termasuk keadaan tersebut. Dia kata merobek adat. Ya. Semua perkara tersebut diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi sejarah-sejarah yang berlaku di zaman Nabi-Nabi dahulu ada termasuk di dalam Al-Quran. Itu sebabnya mukjizat baginda Rasulullah SAW iaitu dikatakan terangkum mukjizat-mukjizat para Nabi yang terdahulu. Ya, itu. Juga melemahkan orang-orang kafir. Barulah orang kafir itu pendek kata tak dapat nak fikir. Ini betul-betul lah kamu ni seorang Nabi.
seorang rasul. Sehinggakan dia tu pendek kata percaya bahawa dia seorang nabi dan juga seorang rasul dengan menunjukkan mukjizat tersebut. Contohnya lagi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, banyak cerita dia. Ya, tongkat Nabi Allah Musa. Mana kata datang ahli sihir. Ahli sihir ni juga yang terkemuka dalam negeri tersebut. Maknanya itu dikatakan itu ahli sihir ini itu nak menunjukkan bahawa dia adalah itu dapat mensihirkan. Dia pun ada tongkat nak jadi ular. Kemudian Nabi Allah itu Musa alaihissalam, Allah Ta'ala beri pertolongan, memberi petunjuk bahawasanya iaitu tongkat Nabi Allah Musa menjadi ular dan ular tersebut memakan ular-ular yang ahli sihir. Jadi kemudian ahli sihir mengikut balik agama Nabi Allah Musa. Sebab apa? Dia kata itu tidak ada pun yang dapat mengalahkan sihir dia kecuali sihir yang dia buat ni dapat dikalahkan oleh seorang nabi ataupun rasul. Macam tu. Itu contoh-contoh dia. Ya. Namun mukjizat para nabi sebelum baginda Rasulullah SAW hanya berlaku pada zaman dia, pada kaum dia. Tidak seperti mana mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk semua kaum. Itu beza dia lagi. Ya, apa dikatakan tadi? Di dalam itu mukjizat Nabi Allah Musa lah lagi. Maknanya kata tinggal sejarah. Tetapi pada sekarang tak ada dah mukjizat Nabi Allah Musa. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, sampai sekarang. Bahkan sampai ke akhirat. Itu mukjizat dia. Jadi tahulah kita keistimewaan itu. Ya, baik. Kemudian melemahkan orang-orang kafir untuk meniru Al-Quran. Maknanya orang-orang kafir ni, yang terdahulu ni, orang ahli syair, orang ahli pidato, orang ahli itu di zaman tu. Memang mereka ni pakar-pakar dan sebagainya. Jadi itu dia pun berbuatlah macam mana tentang Al-Quran. Itu dia kata ni, mana kata atau sebahagiannya dalam fasahah. Maknanya tentang hukum-hukum dengan balaghah Al-Quran itu. Maknanya dia buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merangkumkan di dalam Al-Quran. Itu pasalnya kita tu nak kembali kepada Al-Quran, nak tahu sejarah-sejarah tersebut. Dia kata, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Dan kalau kamu ada menaruh sak tentang apa yang kami turunkan, apa yang kami wahyukan, yakni Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad. Mereka kata ada keraguan. Maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Kita tilik-tilik tentang Al-Quran ni. Ada berapa? 6,600 ke 6,060? Minta maaf, saya lupa pula. Kita tengok Rasulullah SAW ni, ya, kita ingat seperti mana yang saya sarahkan pada minggu yang lepas. Kita tak boleh kata ummi tersebut dikatakan Nabi itu bodoh. Bukan. Nabi itu tak bodoh. Kalau katakan bodoh, bersahadat balik. Ya, pendek kata Nabi itu hanya tak tahu menulis, tak tahu membaca. Oh, ada kita kena bodoh? Bukan. Ya, pasal dia di dalam pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita potong tentang hakikat tauhid tu dulu. Baik.
Jadi maknanya kata orang kafir ni Allah Taala bagilah, buatlah kamu ya untuk satu surah. Makna kata panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain daripada Allah jika betul kamu orang-orang yang benar. Jadi di dalam riwayatnya tiga surah bagi tahu kepada orang kafir jika boleh kamu buat. Surah apa? Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Tiga surah pun tak dapat. Dia nak menerang dan nak menjelaskan. Tiga surah pun dia tak dapat. Dan orang ini, orang yang buat tak jadi, tak boleh buat ni, dia juga masuk mengikut Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam. Mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu dia punya sejarah cerita dia. Ya, baik. Jadi apa dikatakan sini? Mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah Al-Quran. Al-Quran. Ya, tetapi mukjizat semasa hayat dia seperti mana saya sarahkan pada minggu-minggu lepas. Tu. Dan malam ni saya sentuh-sentuh juga sikit-sikit. Kita tengok penghujungnya nanti. Kitab suci Al-Quran Al-Karim yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Yang telah diwahyukan Allah Ta'ala. Tahulah kita Nabi Muhammad SAW ni umpama kain putih. Umpama kain putih. Kemudian Allah Ta'ala mencorakkannya. Allah Ta'ala mencorakkannya dengan Al-Quran. Lahiriahnya nampaklah kita baginda Rasulullah SAW itu berbuat dengan Al-Quran. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala mencorakkan hidupnya dengan Al-Quran. Itu sebab dikatakan akhlak baginda adalah Al-Quran. Kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat Nabi Muhammad yang besar sekali. Memang betul besar. Ya? Memang dia besar sekali. Besar di sini maksud dia melebihi daripada mukjizat-mukjizat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu. Makna kata besar dia tu bukan sahaja maknanya itu daripada Nabi dulu sampai kita saat ini, bahkan sampai di akhirat. Itu dikatakan besar. Yang berkekalan hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Makna mukjizat Nabi itu hingga pada hari kiamat. Itu sebab dikatakan dia mukjizat. Mukjizat. Sebab apa? Boleh mengkabarkan, memberitahu tentang hari kiamat. Itu yang saya cakap kalau kita roh. Semua sama ada orang tu sedar tak sedar saja bahawa roh kita ni telah berjalan kepada surga. Ada perasaan cinta untuk nak masuk surga. Dia berjalan kepada neraka. Mana kata kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada jangan dimasukkan ke dalam neraka. Itu dikatakan kita tu, roh kita tu, roh Al-Quran. Kaum Arab musyrik yang mengingkari Al-Quran, yang terkenal petah dan banyak sastrawan, pujangganya telah dicabar Allah Ta'ala dalam ayat ini supaya membuat surah yang sebanding dengan Al-Quran. Mereka tidak dapat membuatnya dan memang tidak ada sesiapa pun yang akan dapat membuatnya. Ya. Dilihat lagi lah satu contoh lagi. Dikatakan tentang mukjizat Al-Quran ni. Jadi yang dinamakan dia itu, saya lupalah nama dia, ya, sepulan. Dia ni merupakan dikatakan ahli pujangga, ahli sastrawan yang terkenal di tanah Mekah. Bukan di Mekah tu, semua sekali. Bahawa dialah yang utama. Jadi orang-orang Arab menyambut dia umpama seperti raja. Dia punya keistimewaannya. Jadi dia datang ke Mekah untuk nak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia dah dengar tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Quran. Sedangkan dia itu merupakan orang yang pakar dalam bidang-bidang sastrawan. Mana kata di dalam bidang pujangga dan sebagainya. Itulah dia datang. Jadi orang Arab sambut dia seperti mana raja, beritahu bahawasanya
itu tentang Muhammad. Mana Muhammad? Tapi orang-orang pembesar-pembesar itu Mekah melarang jangan jumpa Muhammad. Sebab apa? Kalau jumpa Muhammad, tentu akan tertarik kepada dia. Jadi tertarik sini juga itu dikatakan Nabi Muhammad SAW cantiknya lebih cantik daripada Nabi Allah Yusuf. Suara dia lebih indah daripada itu Nabi Allah Sulaiman. Jadi itu apa, kalau orang melihat wajah dia tentu sekali. Tapi yang pelik, kenapa orang-orang musyrikin Arab tak mau terima dia? Sebenarnya dalam hakikatnya mereka itu percaya dah kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ego. Itu pasal ego ni boleh merosakkan iman dan takwa. Ada perasaan sombong bahawa Muhammad ni daripada orang yang dikatakan itu yatim piatu. Yang dikatakan orang yang tak berada. Jadi perasaan tu ada. Keadaan tersebut. Berbalik kepada sipulan ni tadi, dia kata tak. Nanti dia kata mengelakkan itu saya mendengar itu bacaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia kata oleh Muhammad, dia kata saya tutup telinga, tutup baru pergi. Dia kata di mana Muhammad? Jadi di mana Muhammad, ditunjuklah baginda Rasulullah SAW sedang solat di hadapan itu Kaabah. Jadi dia pun pergilah dekat di belakang. Jadi dekat belakang telinga dia tutup. Tetapi baginda Rasulullah SAW, dia baca kuat ketika itu. Membaca surah Toha ke surah apa, saya lupa juga. Minta maaf itu perempuan semua. Jadi dia dengar bacaan tersebut tembus kepada telinga dia yang bertutup tu. Itulah dia dengar. Dia dengar bahawasanya pertama itu suara baginda Rasulullah SAW begitu indah dan merdu, dan begitu juga seni katanya dan sebagainya tentang Al-Quran. Itu katakan mukjizat. Jadi dia apabila dia dah baginda Rasulullah SAW dah habis solat, baginda pun menoleh, jumpalah pada sipulan. Jadi sipulannya apabila dah mendengar perkara tersebut, terus hatinya terbuka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan mendengar bacaan tersebut. Ya, dengan mendengar bacaan tersebut. Itu dikatakan tadi. Itu katakan mukjizat. Mukjizat. Mereka tidak dapat membuat dan memang tidak ada sesiapa pun yang akan dapat membuatnya. Cabaran ini berulang kali ditujukan kepada mereka dalam surah-surah Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan juga diturunkan di Madinah. Buatlah. Seperti yang terdapat dalam surah Yunus ayat ke-37 dan 38. Dalam surah Hud ayat ke-11. Dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Dan surah Al-Qasas ayat 49. Dan dalam surah Isra dalam ayat 88 dan Allah Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qulna inittaba'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'anil ayatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan nak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, mereka dikata tidak dapat membuat dan mendatangkan dan sebanding dengannya walaupun mereka membantu sesama mereka. Ya, kita dah ada tauhid. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya tiap sesuatu ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah manusia tersebut. Jadi kalau orang musyrikin, jadilah orang musyrikin. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mencipta fi'il kelakuan orang musyrik tersebut. Dan diceritakan di dalam Al-Quran. Kenapa? Sebenarnya
nak beritahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perkara tersebut terang nyata berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi sampai kepada kita. Sampai kepada kita peristiwa tersebut, sejarah tersebut. Itu yang dikatakan kita tu mukjizat Al-Quran tersebut. Takkan boleh membuatnya. Kalaulah kita tu bayang-bayangkan, kemudian kita fikir-fikirkan, renung-renungkan, ialah 6,600 ayat tersebut kita nampak, ya, kalau kita nak mencuba benda tersebut, takkan dapat. Takkan boleh. Takkan boleh. Sedangkan kalau katakan ayat Al-Quran ni dikatakan Nabi Muhammad SAW sendiri karang, lagi tak masuk akal. Nak membuatnya, lagi tak masuk akal. Itu pasalnya dikatakan kalamullah, kalam Allah. Merupakan petunjuk daripada Allah. Merupakan mukjizat daripada Allah. Itu dia kata. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, dia kata, selain daripada mukjizat Al-Quran Al-Karim sebagai suatu mukjizat yang besar, sehingga hari kiamat didapati juga mukjizat-mukjizat, dikatakan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad itu di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, diceritakan juga dalam satu peristiwa seorang sahabat yang bernama Al-As'ari, ya, mana kertas saya tadi ni, tak tahu mana tak. Al-As'ari, dikatakan Al-As'ari ni dia membaca Al-Quran, keluarga dia iaitu dikatakan berkebolehan membaca Al-Quran dengan baik dan juga dengan suara yang bagus dan sebagainya, ya. Kemudian apa yang berlakunya, baginda Rasulullah SAW dia kenal kepada keluarga itu Al-As'ari. Ini si Fulan baca, rumah si Fulan. Ni si Fulan baca, rumah si Fulan, rumah si Fulan. Jadi, begitulah pendek kata, mukjizat Al-Quran tu yang baginda Rasulullah SAW dikatakan apabila kita baca, dia dapat tahu macam mana. Itu katakan mukjizat. Baik. Mukjizat Nabi Muhammad SAW selain daripada mukjizat Al-Quran Al-Karim sebagai suatu mukjizat yang besar. Sehingga hari kiamat didapati juga mukjizat Nabi Muhammad SAW itu di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya terbelahnya bulan. Permintaan orang-orang musyrikin ni bukan bermakna sikit-sikit. Dan lagi satu, mukjizat Rasulullah SAW ni bukan pendek kata aku ada mukjizat tunjuk. Nah, ini dia. Tak. Di atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Atau petunjuk daripada pertolongan Allah Ta'ala. Tu dia kata. Terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Bulan dah terbelah. Tetapi dia tak percaya juga bahawa Nabi Muhammad SAW ini merupakan seorang Rasul dan utusan Allah. Jika kamu tak tunjukkan lagi. Ya, dia kata. Sebab apa dia boleh mengatakan itu adalah sihir. Terbelahnya bulan. Dengan isyarat tangan Nabi yang dengan mulia. Dia kata. Terbit memancar air di celah-celah anak jari Nabi. Cuba kita bayangkan. Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, itu mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam, iaitu dengan tongkat dia ketuk ke batu, keluar air. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan tadi, dia keluar daripada celah-celah itu jari dia, keluar air. Ya, keadaan tersebut. Itu yang dikatakan tadi mukjizat Nabi Allah Musa, kemudian itu termasuk di dalam mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam ketika orang dia lah kata, orang itu Israel ni, ya, itu bergaduh dengan orang Gipti, ya, orang yang katakan itu sezaman dekat Mesir sana. Kemudian bergaduh tu tadi, kemudian kita tengok mukjizat Nabi Allah Musa,
lalulah Nabi Allah Musa. Kemudian orang dia berkata, wahai Nabi Allah Musa, apakah kamu tidak mau menolong? Katanya, kami, dia kata. Pasal dia bergaduh dengan orang Gipti. Datanglah Nabi Allah Musa. Terus dia lempangnya. Bukan lempang kuat tu tak. Lempang saja. Lempang jatuh, terus mati. Terus mati. Orang Gipti ni. Itu mukjizat. Tapi Nabi Muhammad SAW juga, iaitu yang dikatakan bukan para Nabi ni, dia duduk kat masjid sentiasa zikir, digambarkan dia tu hanya nak bagi tahu dia sebagainya. Bukan. Dia merupakan semua sekali. Ya? Apa yang dikatakan sebagai manusia, dia sama. Itu dikatakan Nabi Muhammad SAW juga, mana kata melakukan, dikatakan itu dengan tu Rukinah. Seorang yang dikatakan orang terkuat dekat Mekah. Tak ada orang dapat mengalahkannya. Tetapi kita bayangkan Nabi Muhammad SAW juga berlawan dengan niat supaya Rukinah dapat masuk agama. Ya, tetapi macam seolah bertaruh. Tetapi Nabi bukan bertaruh tu yang dia nak. Dia nakkan Rukinah ni masuk Islam. Jadi apabila Rukinah masuk Islam, tentu pengikutnya akan masuk Islam. Begitu sekali. Jadi Nabi juga berlawan, yang seperti mana yang disarahkan minggu lepas. Ya, dia menang 3 kali. Itu pasalnya betul lah kamu seorang Rasulullah. Dia kata pesuruh Allah. Maka aku berimanlah dengan kamu. Maknanya dia masuk mengikut iaitu agama Islam. Begitu. Dan dapat katakan kambing yang 300 ekor tu pun dipulangkannya balik baginda Rasulullah SAW. Itu dikatakan juga. Kemudian jari-jari Nabi yang memuaskan dahaga tentera-tentera Islam. Yang ketika itu memang dah dahaga. Kenyang sebilangan manusia yang ramai. Walaupun memakan makanan yang sedikit. Masa bila? Seperti mana yang saya sarahkan dulu. Dikatakan itu masa berlakunya perang Kandak. Ya, masa berlakunya perang Kandak. Yang mana Saidina Jabir, seorang sahabat, ketika perang Kandak apa? Perang parit tu. Jadi di dalam membuat parit tersebut, kemudian adalah satu batu yang besar, yang keras, tidak boleh nak dipecahkan. Di sini mukjizat Nabi SAW lagi. Jadi orang bagi tahulah kepada Nabi bahawasanya batu tersebut tak boleh nak dipecahkan. Jadi Nabi datang kemudian minta apa yang dipakai untuk nak mecahkan batu. Jadi Nabi boleh pecahkan batu tersebut. Itu dikatakan. Kemudian di dalam Nabi bekerja tersebut dengan tenaga dia, dengan itu semua, sekiannya, kemudian sampailah ke satu ketika, iaitu dikatakan itu para tentera tersebut dalam keadaan yang letih sebab tak ada air dan tak ada makanan. Kemudian itulah si Jabir, sahabat Nabi. Ya, dia balik ke rumah bagi tahu dengan bagi tahu dengan isteri dia bahawa baginda Rasulullah SAW, tak kala dia nak memecahkan batu tu, pada kita dia mengangkat jubah dia. Jadi mengangkat jubahnya, nampaklah dia sedang mengikat perut dia dengan batu. 2 biji batu, perut dia. Jadi di situlah ada perasaan belas dan kasih kepada Nabi. Jadi dia bagi tahu kepada isterinya apa yang berlaku yang dia nampak kepada Nabi. Jadi isterinya cakap, itulah ada bahan makanan untuk makan 10 orang. Dan termasuk juga dengan ada daging kambing untuk 10 orang. Jadi isterinya cakap, bagi tahulah kepada Nabi. Mengatakan, bisikkanlah kepada Nabi. Sebab Nabi dah terlalu letih, dia tertidur. Datanglah Saidina Jabir memberitahu bahawasanya dia menjemput datang ke rumah untuk dijemput untuk 10 orang sahaja. Sedangkan tentera Islam ada 3,000 orang. Jadi apabila ada jemputan tersebut, itulah Nabi sambut dan Nabi pula mengumumkan, memberitahu kepada semua tentera-tentera bahawa Jabir nak buat kenduri bagi makan nasi. Itulah Jabir merasakan risau. Dia balik ke rumah, beritahu isterinya. Dan isterinya pula menjawab.
ketahuilah dia seorang Nabi dan Rasul. Jadi kita terimalah. Jadi itu sebabnya dengan satu syarat kita bayangkan Nabi sendiri yang membagi makanan tersebut. Tangan baginda yang mulia sendiri bagi makanan tersebut, semua tentera. Ya, sehingga kan makanan tersebut mencukupi untuk semua sekali. Begitu dia katakan. Itu katanya walaupun makanan-makanan yang sedikit tapi mencukupi. Ya, dan lain-lainnya. Begitu juga di dalam dikatakan Abu Hurairah, dia katakan begitu lapar, dah 3 hari tak makan juga. Ya, 3 hari dah tak makan. Kemudian dia pergi di depan Masjid Nabawi, Masjid Baginda Rasulullah SAW. Dia dengan harapan kalau ada orang lalu, maka dia akan bertanyalah sesuatu hal. Jadi sambil berjalan dengan harapan orang tu akan bawa ke rumah dia. Bawa ke rumah dia, kalau dia pelawa masuk ke rumah dia, dapat air pun jadi, dapat apa pun jadi. Itu harapan. Lalulah Sayyidina Umar. Dia bertanya, Sayyidina Umar terus jawab. Tak sampai ke rumah Sayyidina Umar, kemudian dah habis dah cerita. Apa nak cerita lagi? Lalu pula Sayyidina Abu Bakar, cerita yang sama. Tetapi lalu pula lah mereka kata baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW, salah satu daripada sifat dia bagi salam dahulu kepada Abu Hurairah. Jadi apabila bagi salam dulu, maka dia terus tanya, kamu lapar ya Abu Hurairah? Tapi dia bukan Abu Hurairah, dia kata Abu Hurairah, dia kata tak salah. Ya, nama sama jugalah, bapa kucing. Jadi datang ke rumah. Apabila sampai ke rumah baginda Rasulullah SAW, datanglah orang untuk mensedekahkan satu mangkuk susu. Jadi dia beritahulah kepada Abu Hurairah, mengatakan kita dah ada satu mangkuk susu. Alangkah gembiranya Abu Hurairah tentang susu tersebut, bahawa dia akan berasa puas nanti, sedangkan dia begitu lapar dan sebagainya. Sebaliknya, baginda Rasulullah SAW meminta Abu Hurairah memanggil orang-orang sufah ni yang ada duduk di sekeliling itu Masjid Nabawi tu. Lebih kurang ada 30 orang. Bayangkan Abu Hurairah terbayang susu ada semangkuk nak diminum untuk hampir 30 orang. Itulah kita nampak lagi apa dikatakan tadi, itu 30 orang datang meminum susu. Abu Hurairah nampak tak ada luak pun sedikit. Habis. Kemudian baginda Rasulullah SAW minta Abu Hurairah minum susu tersebut. Jadi minum kali pertama kenyang. Kali kedua kenyang. Kali ketiga kenyang. Masuk kali keempat Nabi suruh lagi minumlah. Kemudian Abu Hurairah kata, semua urat-urat dan bulu-bulu rumah badanku semua dah penuh dengan susu. Itulah nak kata mukjizat Nabi yang diberitahu juga kelebih-kelebihan Nabi, ya. Dan di dalam itu dalam mukjizat-mukjizat ni dia terbahagi dua. Satu mukjizat dikatakan itu yang jelas nyata. Satu dikatakan yang tersembunyi. Ya, kedua-dua tersebut. Jadi yang jelas yang nyata tu, itu yang kita dapat perkabaran-perkabaran. Maknanya tentang dikatakan itu kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya apa yang kita dapat pada hari ini, iman dan takwa. Iman dan takwa kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasul. Ialah daripada mukjizat baginda Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Itu mukjizat Nabi. Jadi maknanya, barang siapa beramal tentang Al-Quran. Contohnya lah, kita ni akan terasa hati. Kalau kita berkawan-kawan dengan ramai-ramai, berkawan ramai-ramai, sahabat ni nak buat kenduri. Dia pergi panggil semua orang, tapi tak termasuk kita dipanggil. Apalah rasa hati kita? Tentu kita rasa macam kecewa. Tentu akan berasa kecewa. Baik. Kemudian, apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita untuk nak qiyamul lail satu orang.
Cuba kita bayangkan. Alangkah istimewanya apabila kita dapat mendirikan Qiyamul Lail, lepas tu kita bertobat kepada Allah SWT, kemudian kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Bangun malam. Maknanya Allah Ta'ala jemput kita, panggil kita. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada malam ini. Sebab kita akan masuk pada tajuk baru. Jadi itulah nak diceritakan mukjizat baginda Rasulullah SAW ni, dia ada 1,000 lebih. Bahkan ulama mengatakan itu katakan lebih 1,000, banyak keadaan mukjizat. Jadi kalau macam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diri dia adalah merupakan mukjizat. Dia tak terhinggalah bahawa itu. Dan itu sebabnya apabila kita itu jatuh hati kepada baginda Rasulullah SAW, merupakan kita jatuh hati kepada mukjizatnya. Mukjizat paling besar adalah Al-Quran. Itu sebabnya Siti Aisyah, Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin, mengatakan akhlak baginda adalah akhlak Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Jadi kita tu apabila kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW, bermaksud kita cintakan Al-Quran. Kita cintakan Al-Quran bermaksud kita cintakan kalam Allah. Kita cintakan kalam Allah bermaksud kita cintakan Allah. Insya-Allah kita diselamatkan oleh Allah SWT, dunia dan juga akhirat. Jadi insya-Allah setakat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyakkanlah membaca Al-Quran. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Ya. Kita masih ada 20 minit lagi Ustaz. Jadi kita buka soalan ya. Ya. Silakan jemaah. Siapa yang ingin bertanyakan soalan mengenai mukjizat Rasulullah atau lain-lain hal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz ada cakap kita kena beramal dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah tu dibaca setiap hari ke macam mana Ustaz? Kita baca sama ada kita baca surah tersebut, sama ada kita nak baca setiap hari, ataupun kita nak baca sedikit-sedikit di dalam 5 waktu sehari semalam kita bersolat, ataupun dikatakan kita mendengar surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi sekarang ni dia ada mana macam radio, buka sambil kita tu bekerja dekat rumah ataupun dekat mana-mana pun bekerja tu, jadi kita dengar surah tersebut. Kecuali apabila bacaan Al-Quran tersebut, kalau kita di samping buka ayat Al-Quran, tetapi kita dengar, kita buat kerja-kerja yang bersalahan dengan agama, itu tak boleh. Amat dia kata kita tengok TV lah, tengok itulah, ini Quran, itu ya tak boleh. Ya. Jadi apa yang penting di sini iaitu pada bila-bila masa sahaja. Jadi amalkanlah perkara tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Silakan jemaah yang lain. Ya. Minggu depan kita tidak membincangkan mengenai rukun iman yang keempat, iaitu percaya kepada Rasul ke Ustaz, ataupun kita nak sambung lagi mengenai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut daripada urutan di dalam kitab ni, hikmat perutusan rasul-rasul dan juga tugas-tugasnya. Kita tengok. Ya. Jadi adabnya kita tu membaca kitab ni, kita mengikut urutannya lah. Ya, urutannya. Jadi baru kita mendapat, kata orang, hikmahnya daripada kita baca kitab. Ya.
Saya nak bagi tahu kepada puan-puan semua, saya mengajar kitab Al-Hikam. Surah Al-Hakim tu daripada tahun 1983 saya mula mengajar kitab Tauhid. Risalah Tauhid 2 tahun. Risalah Tauhid 2 tahun. Lepas tu masuk Al-Hikam. Maknanya kata tahun 1985 sampai sekarang tak khatam, 1 bulan 4 kali. Jadi penghujung ni pasal Syekh Nuruddin ambil tempat saya satu tempat, jadi itu yang 1 bulan 3 kali masih belum khatam. Allah Ta'ala mentaufik hidayatkan kepada jemaah tersebut. Cuba puan-puan semua mengambil iktibar. Cuba kita bayangkan berapa puluh tahun. Usah cerita saya mengajar berapa puluh tahun, tapi cemburulah kepada jemaah yang ada tu. Wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Silakan jemaah semua. Ustaz, mengenai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Ya. ambil dulu yang Ustaz, Ya. ibu je. selekeh. Ya, ya. Silakan Mira, silakan. Maaf Bu. Lain macam sangkut tadi. Sorry terpotong cakap ibu pula. Ya. Ustaz, Tak apa. berkenaan dengan mukjizat Rasulullah ni tak dapat dijelaskan berapa ya Ustaz? Yang utamanya ialah yang utamanya ialah kitab suci Al-Quran lah. Ya, ya. Saya pernah Jadi, dengar macam beratus-ratus mukjizat, betul bukan ke? beratus. Menurut daripada ijma' ulama, Beribu. ahli sunnah wal jamaah Beribu. menghimpunkan 1,200 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab saya katakan kita itu beragama Islam. Makna kata kita itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya tu kepada Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada Allah SWT. Sebenarnya kita itu di dalam mukjizat Nabi SAW. Jadi kita mengamalkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu yang diketahui, yang ijma' ulama dah jelaskan dalam 1,200. Jadi mungkin lebih. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada apa-apa? Mira, apa lagi Mira? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Puan ke? Ya ibu. Kawan ke nak bertanya soalan? Tadi dia tanya Tanya lagi. tadi. Mira. Ada idea, tanya lagi insyaAllah. Kita ada banyak masa lagi insyaAllah. Kita ada 15 minit kalau ikut ni biasanya. Ustaz, mengenai dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dia dapat melihat Allah katanya dengan dengan matanya sendiri. Manakala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana perbezaan ini, mana yang lebih besar mukjizat ni antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa? Maaf Ustaz, tidak buat soalan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Musa, wa kalamallahu Musa taklima. Ya, berkata-kata Nabi Allah Musa dengan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Bukan bermakna Nabi Allah Musa berhadapan dengan Allah SWT, dia berkata-kata dengan melihat wajah Allah SWT. Laisa kamitslihi. Ya, tak serupa dengan sesuatu pun. Itu pasal ditunjukkan dengan bukit Tursina yang hancur itu. Tak boleh. Satu. Kedua, Nabi Muhammad SAW juga begitu juga. Ya, mana kata Maha Suci Allah SWT yang diserupakan dengan sesuatu. Baik. Kalau macam tu, bilakah kita nak berjumpa ataupun melihat wajah wajah Allah SWT sebenar? Tak kala kita besok. Tak ada nikmat yang paling besar, yang paling tinggi. Semua adalah di alam akhirat, dalam surga. InsyaAllah. Maknanya kedua-dua Nabi tu tak dapat lihat wajah Allah lagi lah. Apabila kita mengatakan Nabi Muhammad SAW atau Nabi Musa SAW, dia dapat melihat nyata begini. Maknanya itu bahawa dia melihat dalam keadaan yang dikatakan ada berbentuk, ada berwajah, ada itu dan ada ini. Jadi itu yang saya kata tadi, laisa kamitslihi. Tak kelihatan pun, apa pun. Tapi kebenaran wujudnya nyata jelas. Ini apa dikatakan, kita nak mengetahui tauhid yang sebenar itu. Begitu mendalam. Ya. Kita dapat tahu Ustaz, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala direct iaitu manakala yang mengikutnya iaitu malaikat Jibril, dia duduk di belakang, ada satu penghadang kepada Jibril, dan Nabi Muhammad tidak ada halangan untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pendapat Ustaz? Apabila menceritakan tentang Isra, perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha untuk dikurniakan mukjizat lagi, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Pendeknya lah. Pada 50 jadi 5. Menerima iaitu perintah itu solat 5 waktu sehari semalam. Bukan maknanya dia pergi di depan Allah Ta'ala begini-begini. Bukan. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Ya. InsyaAllah kita akan apabila masuk bab tauhid pun kita nampak betul. Oh, ya, betul. Baik. Baik, ada apa-apa pertanyaan berhubung tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mukjizat Nabi Muhammad SAW ini dia terbahagi kepada 2. Ya, satu dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dia itu menunjukkan mukjizat atas hidayah Allah SWT untuk menguat mengukuhkan tentang dia sebagai Nabi. Satu, tentang dia kebenaran apa yang dia bawa. Dan juga satu bahagian lagi, dia untuk menangkis daripada orang-orang musyrikin. Begitu juga, ya, dikatakan juga dia menjelaskan juga itu mukjizat. Ya, bukan makna kata benda tu ada satu sebahagian lain, bukan. Tetapi dia ada macam-macam bahagian-bahagian mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu katakan ada yang jelas nyata seperti mana Al-Quran. Begitu juga dikatakan solat. Solat ni juga merupakan mukjizat. Tak ada kepada nabi-nabi yang terdahulu, tapi ada kepada nabi kita. Macam tu. Ya. Mukjizat dia diisrakan. Itu mukjizat juga. Subhanallazi sahra lana, apa panjang ayat tu. Itu juga mukjizat. Para nabi lain. Kita tengok langit yang pertama. Nabi Allah apa? Kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Ini sampai ketujuh apa? Nabi Allah Ibrahim ke? Tak salah. Tetapi sampai ke situ saja diisrakan. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Masjidil Muntaha. Itu juga dikatakan mukjizat Nabi SAW. Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad SAW. Mukjizat. Itu kalau diambil, kalau dibaca balik, keadaan itu sejarah tersebut, itulah kita nampak sampai katakan 1,200 mukjizat. Masya Allah, Ustaz. Ya. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Ustaz, malahan dalam perang Rasulullah pun banyak mukjizat ya Ustaz? Ya. Itu apa? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peperangan. Ya, dikatakan angin datang di dalam peperangan. Dikatakan itu juga mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mukjizat keadaan. Cuma kita lihat lagi mukjizat baginda Rasulullah SAW itu ketika lagi dikatakan perang Uhud. Perang Uhud. Itu pasal kalau kita pergi mengerjakan umrah ataupun sebagainya, kita tu mengikut jejak-jejak langkah Rasulullah SAW, kita tu pergi ke peperangan Bukit Uhud sebagai. Situ juga banyak mukjizat yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Maaf tanya, Ya. macam Nabi Musa dia ada kekuatan fizikal kan? Ya. Sebagai mukjizat. Nabi Muhammad ada tak? Lebih kurang macam tu. Nabi Muhammad SAW lagi kuat fizikal dia. Walaupun dia kecil, Nabi Allah Musa ni berapa kali ganda besar daripada dia, itulah di antara dikatakan fizikal yang kuat tu. Dikatakan kalau Nabi Allah Musa AS, dia lempang orang Kipti tu sekali terus mati. Tetapi baginda Rasulullah SAW ni pula, dia berlawan dengan Rukinah. Tak tahulah dia lawan gusti ke, dia lawan boxing ke, dia lawan apa ke, tak tahu. Tetapi dia menjatuhkan Rukinah. Nama orang tu Rukinah tu. Maknanya kata kalau dikatakan itu orang boxing, dia orang boxing yang pertama. Ataupun orang gusti, ataupun orang semua. Tak pernah orang berlawan dengan dia jatuh ke tanah. Tetapi dia berlawan dengan baginda Rasulullah SAW. Cuba kita bayangkan fizikal macam kekuatan Nabi Muhammad SAW. Boleh menjatuhkan dia 3 pusingan. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Teruslah dia mengaku bahawa benarlah kamu adalah seorang Rasul. Teruslah dia beriman, bersyahadat. Teruslah dia terima Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah. Masuk Islam. Baik. Itulah fizikal Nabi. Dan Nabi juga pergi dalam peperangan dan sebagainya. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita tutup kuliah. Macam mana Ustaz? Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita tutup kuliah insya-Allah.
Okey, nak dekat tak sampai 5 minit lagi kita akan memasuki kuliah bersama Ustazah Ustazah Afzan. Okey, kita tutup ya Ustaz. Ya. InsyaAllah. Jazakallahu khairan kasiran jaza. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda atas kuliah yang diberikan pada hari ini. Diharap dengan putasan dan huraian yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz mengenai beriman kepada Rasul, rukun Islam yang keempat iaitu beriman pada Rasul. Hari ini melalui kita mukjizat Rasul. Okey. Hari ini kita bincang mengenai bukti bagaimana kita hendak mengetahui yang baginda itu adalah utusan Allah, adalah melalui sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Maka dengan akhlak baginda itu, betul lah dia itu Rasulullah. Ya. Mukjizat terbesar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Malam ini kita bincang mengenai mukjizat. Menjadi sebuah anugerah luar biasa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat lain yang digunakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak lebih kurang 1,200 itu adalah nombor satu, terbelahnya bulan, terbit memancar air di celah-celah jari Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah mukjizat. Lebih kurang begitulah. Tetapi mukjizat Rasulullah adalah lebih daripada 1,200 rasanya Ustaz kan? Ya. Okey. Dengan kupasan ini sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan pada kita semua untuk memahami mengenai ilmu tauhid dengan izin Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar digunakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diredai Allah. Amin ya Allah, amin. Amin. Muslimin dan muslimat, lepas ini pada jam 9 suku malam akan diadakan kuliah Isyak yang akan disampaikan oleh Ustazah Afzan bin Abdul Manap dengan kitab fiqh idaman penuntut. Muslimin dan muslimat dijemput terus tidak berganjak dalam majlis ini bersama Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda untuk membaca doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hamil wa ghamin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin askurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa waktu yang lain. InsyaAllah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.